الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع الزجاج الصالحين. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Kita telah berjumpa sekali lagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam surau ini bersama tuan-tuan, puan-puan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok, senang seorang kalau nak masuk neraka. Senang sangat. Kalau nak masuk neraka tidak ada masalah. Boleh buat amal yang tak baik terus masuk neraka. Tapi kalau seorang nak syurga, nak masuk syurga, nak bersama para nabi dan rasul dan syuhada, kena usaha sungguh-sungguh dan kena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Senang kalau kita nak pergi majlis kahwin, majlis main ataupun sebagainya, tapi susah kalau kita nak pergi ke masjid ataupun ke majlis ilmu. Makna ini, kerana itu kita perlu syukur banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pilih kami sehingga kita jadi dalam rumah ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak ada kad jemputan kahwin, boleh bagi walimatul arus. Kalau tidak ada jemputan, tidak ada kad, tidak ada orang ajar dia, boleh bagi tak? Tak boleh. Kalau dia pergi lepas tu dia makan, haram, suh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke walimatul arus tanpa izin dan tanpa jemputan, lepas tu dia makan, maka sesungguhnya makan itu suh, haram. Makna ini sebab tidak ada jemputan. Kita pun di dalam rumah ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang nak buat majlis akikah ataupun doa selamat ataupun kahwin, dia jumpa orang yang dekat dengan dia, kawan-kawan dia, keluarga dia, sahabat dia. Tapi kalau orang bukan kawan dia, musuh dia, walaupun jiran dia, dia tak bagi, dia tak jemput. Kenapa? Sebab dia tak suka orang itu. Betul tak? Tuan-tuan, puan-puan, kalau saya salah, tunggu saya. Makna ini kalau jiran dia tak suka kepadanya, dia tak bagikan. Walaupun jiran, sebelah kiri, sebelah kanan, tak bagi. Sebab dia tak suka. Oh, saya tak suka pula. Makna ini kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, hakikat kita sudah ada jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dalam rumah Allah Subhanahu
Dan kenapa Allah pilih kami? Kenapa Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Allah sayang kepada tuan-tuan puan-puan. Sebab Allah cinta kepada tuan-tuan puan-puan. Kalau Allah tak cinta, tak sayang, tak suka, boleh aja seorang pergi tempat main, pergi pasar, pergi. Khusus antara Maghrib dan Isya. Waktu ini, waktu Maghrib dan Isya, waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 3 waktu. 3 waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ulama kata, jagalah 3 waktu. 3 waktu jangan pergi mana-mana. Antara Maghrib dan Isya, dan lepas subuh, dan tengah malam. 3 waktu jangan pergi mana-mana. Sebab ulama kata, kalau seorang pergi pasar waktu Maghrib, lepas Maghrib sampai Isya, orang kata ini apa nama? Alamatul hirman. Alamatul hirman. Sebab orang itu bukan ahli taufik dan hidayah. Bukan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia keluar pada waktu yang Allah tak suka. 3 waktu. Dan saya fikir tadi sebelum Maghrib kita sudah berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir bagaimana kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bagaimana kita beri terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah malu dengan Allah. Tengoklah, kita sudah bersolat, solat berjamaah. Lepas itu kita baca ayat Al-Kursi. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man qara'a ayat Al-Kursi ba'da salat, falaysa bainahu wa bainal jannah illa an yamut." Sesiapa yang baca ayat Kursi sebelah salat, tidak ada antaranya dan syurga, malaikat dia mati. Mati masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lepas itu kita baca La ilaha illallah 11 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan Nabi SAW yang tak pernah tinggal selepas subuh dan setelah maghrib. Setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih juga, "Man qala ba'da salatil maghrib wa ba'da salatil fajr la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghafarallahu dzunubah." Sesiapa yang baca setelah salat subuh dan setelah salat maghrib 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, Allah mengampun dosa-dosanya semua, yang dulu dan yang baru. 10 kali. Lepas tu kita bertasbih dan bertahmid dan bertakbir 33 kali. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man sabbaha Allah 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33, ghafara Allah lahu dhunubah wa in kanat mithlu zabadil bahr." Allahu Akbar. Betul lah tuan-tuan, puan-puan, kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang baca selepas solat, setiap solat 33, siapa yang bertasbih dan bertahmid dan bertakbir selepas solat 33 kali Subhanallah, 30 kali Alhamdulillah, 30 kali Allahu Akbar. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu. Rasulullah SAW bersabda, "Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahr." Allah mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu seperti buih-buih di laut. Allahu Akbar. Tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33. Tuan-tuan, puan-puan, banyak dosa-dosa kami, tapi sekejap sahaja lepas solat, tasbih dan tahmid dan takbir, ada satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa itu Allah terus hancur. Allah terus padam dosa-dosa itu. Allah terus buang dosa-dosa itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Dan lepas tu kita baca zikir, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih juga, "Man qala ba'da salatil maghrib," sesiapa yang baca setelah salat maghrib dan setelah salat subuh 7 kali, "Allahumma ajirni minan nar," ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, "illa qalatin nar," malaikat neraka
Cakap, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Wa qalatil jannah, Allahumma ja'alhu min ahli. Dan syurga berkata, ya Allah, jadikanlah hamba ini daripada ahli aku. Dua doa. Neraka pun berdoa untuk kami, syurga pun berdoa untuk kami. Neraka kata, ya Allah, janganlah jadikanlah hamba ini daripada ahliku. Tak nak. Dan syurga berkata, ya Allah, jadikanlah orang ini daripada ahliku. Allahu Akbar. Ini banyak nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur yang benar-benar. Tapi walaupun kita bersyukur, syukur itu perlu syukur. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita semua daripada kalangan mereka, daripada kalangan mereka yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalil, sedikit min ibadi, daripada hamba-hambaku asy-syakur, yang bersyukur ke hadrat Allah berfirman. Makna ini kita sentiasa bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah dan istiqamah atas amalan yang baik, atas amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita bukan ahli, kita tak ahli untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah yang Maha Pemurah, Allah yang lagi ahli daripada kami. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba, dia selalu baca doa, satu doa sahaja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma la taj'alni min ahli an-nar, Allahumma la turini an-nar. Sahaja. Tidak ada doa selain pada doa ini. Ya Allah, menjauhkan aku daripada neraka. Ya Allah, jangan menjadikan aku tengok api neraka. Ya Allah, neraka sahaja. Lepas tu ada beberapa orang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalau orang itu sudah masuk dalam masjid, bagi tahu saya nak jumpa dia. Tiba-tiba waktu asar, orang itu masuk. Ada seorang kata, ya Rasulullah, orang itu ada belakang, dia duduk belakang. Rasulullah SAW pergi jumpa dia. Lepas tu dia nampak dia sedang doa. Dia betul, Nabi SAW dengar dia satu doa. Dia baca satu doa sahaja. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah la taj'alni min ahli nar, ya Allah la turini nar. Sahaja. Lepas tu Rasulullah SAW apabila dia habis, dia kata, assalamu alayka wahai saudara. Dia kata, wa alaikassalam ya Rasulullah. Dia bangun, cium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia kata, Rasulullah SAW kata, wahai hamba Allah, aku telah mendengar doa kamu tadi, tapi kamu buat satu doa. Kalau kamu tambah satu lagi, lagi bagus, lagi baik. Dia kata, aku tambah apa ya Rasulullah? Dia kata, kamu memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kamu daripada neraka. Tambah lagi, dan aku memohon daripadamu ya Allah syurga. Ini Allahumma ajirni minan nar wa a'tini jannah. Jauhkan aku daripada neraka dan beri kepadaku syurga. Dia terus jerit dan menangis. Rasulullah terkejut. Kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku daripada ahli syurga. Aku memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan aku ke syurga. Rasulullah kata, ya. Dia kata, ya Rasulullah, aku malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ahli, sehingga aku masuk bersama ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menjauhkan aku daripada neraka, cukup. Aku malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu dan setiap masa Allah memberi nikmat kepada aku. Bagaimana aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku nak Allah menjauhkan aku daripada api neraka sahaja. Tak apa, tak perlu masuk syurga. Bukan ahli, tak layak masuk syurga. Terus Rasulullah menangis dan para sahabat yang belakang Nabi SAW menangis. Lalu Rasulullah SAW tengok belakang. Dia kata, adakah kamu dengar apa yang dia kata? Para sahabat kata, ya wahai Rasulullah, kita dengar. Terus Nabi SAW rasa badan berat dan duduk sebab Jibril turun ke atas Nabi Muhammad SAW.
Terus Jibril turun. Dia kata, wahai Rasulullah, abligh sahibuka salam. Wahai Rasulullah, sampaikan salam kepada sahabat kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul lahu, dan berkatalah kepadanya, inna Allah harrama 'alaika an-nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan aku api neraka. Allah telah menulis menjauhkan kamu daripada api neraka. Tak jadi ahli neraka. Apabila Rasulullah SAW bagi tahu orang itu, dia terus menangis sehingga dia mati terus. Dia nak menjauhkan daripada neraka sahaja. Dia malu minta syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syurga untuk orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua daripada kalangan ahli syurga. Amin, Allahumma amin. Dan ada satu nikmat lagi yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ni'matul ilm, belajar ilmu. Ilmu itu, tuan-tuan, puan-puan, rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, sirrullah Subhanahu wa ta'ala fil ilm. Rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu. Wa man talaba al-ilm, dan sesiapa yang menuntut ilmu agama, faqad hasala ala sirrillah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapat rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dapat rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menuntut ilmu agama, ilmu para nabi dan rasul, seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta walaupun 1 dirham. Apakah wajib mereka? Apakah harta mereka, para nabi dan rasul? Wa innama warathu al-ilm, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Kita sekarang ambil harta para nabi dan rasul. Pada satu hari, hadis riwayat Imam Tirmizi, Sayyidina Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar. Dia masuk waktu lepas maghrib. Dia tengok ada berapa orang sikit. Zaman Nabi SAW, jangan terkejut zaman ini kalau masuk masjid atau surah orang sikit sahaja. Zaman Nabi pun, Nabi Muhammad SAW makhluk yang terbaik. Apabila duduk bersama para sahabat, sikit orang dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah masuk masjid Rasulullah lepas salat maghrib, tengok berapa orang sahaja. Ada berapa halaqah. Satu halaqah mengaji Al-Quran, satu halaqah belajar ilmu, satu halaqah dengan Rasulullah SAW. Sikit sahaja. Lepas itu dia terkejut, subhanallah, saya baru datang daripada Pasar itu ramai orang, tapi masuk masjid Rasulullah tidak ada orang, sedikit sahaja. Taufik itu, tuan-tuan, puan-puan, susah dapat taufik dan hidayah. Senang kalau kita nak harta, senang. Tengok di dunia ini, siapakah orang yang paling kaya di dunia? Di semua negeri dunia. Orang kafir, orang Yahudi, orang musyrik, orang yang tak percaya dengan Allah dan al-yawm al-akhir dan Rasulullah SAW. Dan tak boleh, mustahil Allah menjadikan seorang imam yang paling kaya di dunia. Tak boleh, mustahil. Kalau kita tengok di negeri ini, orang yang paling kaya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bukan orang Islam. Mustahil jadi yang pertama orang Islam. Sebab dunia itu hina. Allah tak nak orang Islam jadi orang yang paling kaya. Allah nak orang Islam paling kaya tentang agama Islam, tentang iman. Inilah harta para nabi dan rasul. Al-ilm. Orang yang paling alim iaitu orang yang paling kaya. Bukan kira dunia ataupun harta, bukan. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah apabila masuk masjid Rasulullah, tapi pun sikit orang. Dia terus bagi balik ke pasar. Lepas tu dia tengok, ya Allah, wahai para muslimin, kamu di sini dalam pasar ini jual dan beli
Dan sekarang Rasulullah SAW memberi harta kepada berapa sahabat di dalam masjid. Kamu sini jual dan beli, dan di dalam masjid Rasulullah beri harta kepada orang yang berada di dalam masjidnya. Semua orang kata, oh, sini susah kita jual dan beli, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tutuplah kita bagi, nak dapat harta Rasulullah SAW. Mereka sangka Rasulullah baru balik daripada perang, dapat harta, dan terus tiba-tiba ramai masuk masjid Rasulullah. Rasulullah pun terkejut. Tengok, tidak ada apa-apa. Orang belajar dan orang mengajar. Majlis ilmu berapa halaqah dalam masjid. Allahu Akbar. Abu Hurairah tiba kepada kami. Lepas itu mereka mencari, wahai Abu Hurairah, kamu sahabat Rasulullah dan kamu tiba kepada kami. Dia kata, demi Allah aku tak tiba. Adakah kamu bagi ke masjid Rasulullah? Mereka kata, ya, kita bagi. Apa yang kamu nampak? Mereka kita tak nampak apa-apa. Tidak ada harta. Rasulullah tak kasih harta pun. Tak ada dinar, tak ada dirham. Abu Hurairah kata, apa yang kamu nampak di sana? Mereka kata, kita nampak halaqah berapa halaqah. Mereka menyanyi Quran dan belajar ilmu. Lepas itu dia kata, demi Allah, sesungguhnya inilah harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sahaja. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya, Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta walaupun satu dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Inilah harta mereka. Alhamdulillah, kita sekarang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan meminta harta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tuan-tuan, puan-puan, marilah kita sama-sama belajar dan mengajar apa yang Rasulullah ajar kami, apa yang ada di dalam Al-Quran dan berada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita sudah syarah Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah syarah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sudah tahu apakah makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang nak tulis buku ataupun nak buat satu amal, samalah amal dunia ataupun akhirat, sunnah dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apakah makna Bismillahirrahmanirrahim dan apakah rahsia Bismillahirrahmanirrahim? Asal huruf Bismillahirrahmanirrahim ba dan sin dan mim. Lepas itu Allah. Kalau kita tengok dengan nama Allah, jadi makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Tapi apakah makna ba dan apakah makna sin dan apakah makna mim? Asal ba, ulama kata asal ba mempunyai dua makna, makna yang baik dan makna yang tak baik. Apabila kita sebut huruf ba, kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala perkara yang baik di dalam huruf ba, dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada kami keburukan perkara yang berada di dalam huruf ba. Asal ba, ulama kata asal ba barakah. Barakah ba. Dia mempunyai dua, barakah dan bala. Bala ini bala, musibah dan sebagainya. Apabila kita sebut huruf ba, kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala barakah, dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kami daripada segala bala dan penyakit dan musibah. Barakah dan bala. Bukan sebut sahaja bismillah bismillah, tak. Asal da dan sin, sa dan mim doa. Asal huruf ini doa. Dan sin pun punya dua perkara, satu yang baik dan satu yang tak baik.
Ulama kata rahsia sin ialah selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dan sakinah. Ulama kata selamat dan sakinah. Ini perkara yang baik. Perkara yang tak baik, su. Nabi SAW sentiasa baca doa ini, min su'id darain. Apa su'id darain? Su'id darain. Apa su'? As-su' was-sayyi'at. Asal su' apa nama? Bukan. Kejahatan. Ini su'. Sayyi', orang yang nakal. Sayyi'ul khuluq. Kalau seorang tak baik, orang sayyi', kejahatan. Apabila kita sebut sin bism yang pertama ba, kita bayangkan dan memohon daripada Allah mendapatkan semua barakat dunia dan akhirat. Apabila sebut ba, ya Allah, aku memohon daripada kamu segala barakat di dunia dan di akhirat. Barakat harta, barakat zuriat, barakat isteri, barakat anak-anak, barakat semua. Dan ya Allah, menjauhkan aku daripada segala bala dunia dan akhirat. Dan menjauhkan anak-anakku, isteri aku, harta aku daripada segala bala dan musibah dan sebagainya. Apabila kita sebut huruf sin, bism, sin, ya Allah, aku memohon daripada kamu sakinah dan selamat di dunia dan di akhirat. Dan aku memohon daripada kamu menjauhkan aku daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. Ba dan sin ini doa. Banyak makna pun di dalam dua huruf ini. Apabila kita sebut huruf mim, bism, mim. Mim yang pertama maghfirah. Maghfirah. Apa maghfirah? Keampunan. Ini yang baik. Yang tak baik, mim. Mim. Kita sudah aja, sekarang ulang sahaja. Mim. Siapa yang ingat? Maghfirah ini perkara yang baik. Yang tak baik apa ada? Maghfirah. Kita sudah belajar. Rahsia huruf mim. Apakah rahsia huruf mim dan apakah makna huruf mim? Rahsia huruf ba, barakat dan bala. Rahsia huruf sin, selamat dan sakinah dan su. Rahsia huruf mim, maghfirah dan okey, yang tahu saya bagi dia hadiah, jam saya. Maghfirah dan Syekh Azmi tahu. Rahsia huruf mim tadi saya pun sudah sebut. Musibah. Siapa yang jawab? Mari. Mari. Tak, mari. Maghfirah. Apa nama? Tanya, masyaallah haji. Ingat. Rahsia huruf mim, maghfirah dan musibah. Apa betul ini? Budak cakap apa? Apa nama? Maghfirah dan musibah. Apabila kita sebut huruf mim, bagus. Rahsia huruf mim. Apabila kita sebut bism, ba, barakat dan bala, sin, sakinah dan selamat dan su. So kita sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Kalau kita faham apa makna Bismillahirrahmanirrahim dan apakah rahsia Bismillahirrahmanirrahim dan apakah kelebihan dan fadilah Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah cukup. Ilmu Bismillahirrahmanirrahim cukup untuk kami di dunia dan di akhirat. Cukup untuk kami. Kita sentiasa doa.
sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Kita mohon barakah, sakinah, selamat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baik. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kami daripada musibah dan bala penyakit dan su'ud darain, kejahatan dunia dan akhirat. Makna ini tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah taala ketika kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, niat kita pun doa. Niat kita doa. Dan Quran, tilawah Al-Quran, niat kita baca Quran dapat pahala satu huruf 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita doa, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala rahsia-rahsia setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sebut barakah dan sakinah dan maghfirah, kita memohon daripada Allah. Bismillah, aku memohon barakah dan sakinah dan maghfirah daripada Allah, dan aku memohon Allah menjauhkan aku daripada segala bala dan su dan musibah. Memohon itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Lepas tu kita baru baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Marilah kita sama-sama tengok apakah rahsia huruf Allah. Asal perkataan Allah daripada 3 huruf. Yang pertama alif dan lam, 2 lam dan ha. Kenapa Allah pilih 3 huruf yang tadi? Walhal alif dan lam dan ha huruf yang balik. Ha? Lembut. Asal huruf bahasa Arab 28 ataupun 29. Ada 2 bahagian, huruf yang tebal, yang mulia, dan huruf yang nipis. Ha? Ada huruf yang atas dan ada huruf yang macam manusia. Ada manusia yang mulia, ada manusia yang hina. Ada manusia yang atas, ada manusia yang bawah. Huruf pun macam ini, 2 bahagian. Ada huruf yang mulia dan huruf yang bawah. Ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang nipis. Tapi kalau kita tengok alif dan lam dan ha, setiap huruf tu huruf nipis, yang sangat rendah, yang sangat bawah. Bukan huruf tebal. Huruf tebal kha, sa, dha, dha, ta, ta. Tapi kalau kita tengok Bismillah, Allah, alif dan lam dan ha, tidak ada pun satu huruf daripada huruf tebal. Tidak ada. Semua huruf nipis. Bahkan yang sebab huruf nipis itu 2 bahagian, nipis dan lagi nipis. Huruf lam, alif dan lam dan ha yang sangat nipis, ringan, sangat ringan. Kenapa Allah pilih huruf itu? Allah yang pertama rahsia huruf Allah, rahsia huruf Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu lagi, kenapa Allah bermula dengan huruf alif dan lam dan ha? Ya Allah, saya tak nampak perempuan, tak seru. Ha? Bagus. Ha? Kenapa Allah mula dengan alif dan lam dan ha? Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan, huruf ini setiap bahasa mesti ada huruf alif dan lam dan ha. Bahasa Arab, bahasa Buddha, bahasa China, Jepun, semua mesti ada alif dan lam dan ha. Setiap bahasa ada. Tapi huruf yang lain ada. Macam huruf dha. Huruf dha tidak ada malaikat dalam bahasa Arab. Bahasa lain tak ada. Adapun bahasa yang lain ada huruf sin tapi tidak ada huruf ini. Tapi alif dan lam dan ha dalam semua bahasa dunia. Apakah bahasa itu? Sebab ulama kata Allah atas segala sesuatu, atas segala makhluk. Allah Tuhan segala makhluk. Dari mana? Ada lagi kalau kita tengok seorang baru masuk Islam,
Kalau dia nak baca surah Al-Fatihah susah. Kalau dia nak ucap asyhadu susah, asyhadu. Tapi kalau sebut nama Allah, 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 biasa, terus. Sebab H dalam bahasanya ataupun sebagainya. Makna ini alif dan lam dan ha dalam bahasanya ada. Makna ini senang dia ucap, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan yang lain susah. Kalau kita tengok orang yang baru masuk Islam, mungkin sini setiap hari Jumaat ada orang masuk Islam. Tengok tapi apabila sampai Allah, senang dia ucap Allah, Allah, biasa. Sebab huruf itu pun di dalam bahasanya. Dan lagi apa nama? Nama Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang paling banyak di dalam Al-Quran perkataan Allah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak di dalam Al-Quran, berapa kali Allah sebut Allah di dalam Al-Quran? 6299. 6299 nama Allah di dalam Al-Quran. Perkataan yang paling banyak di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. 6299 kali nama Allah di dalam Al-Quran. Baik. Kalau kita tengok Allah bermula dengan huruf alif dan lam dan ha. Kenapa tak mula dengan huruf lam, alif, ha, ataupun ha, lam, alif, ataupun alif, ha, lam? Ada satu rahsia pun. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, apa nama? Huruf yang paling banyak di dalam Al-Quran huruf alif. Lepas tu huruf lam, lepas tu huruf ha. Huruf alif banyak di dalam Al-Quran 5, 2, 6, 5, 5. Banyak di dalam Al-Quran 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5, 5. Huruf alif dalam Al-Quran. Lepas tu huruf lam. Huruf lam. Huruf lam 381 02. Ini huruf lam 38102. Inilah rahsia Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan. Apabila kita baca, bukan sahaja Allah susun huruf itu sahaja suka hati, tak. Ada hikmah. Ada hikmah. Kenapa Allah mulakan Al-Quran dengan huruf ba? Ini nanti akan datang ilmu lain. Kenapa Allah mulakan Al-Quran dengan huruf ba? Bismillah. Kenapa tak pilih huruf wasmullah atau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa mula dengan huruf ba? Ada hikmah dan ada rahsia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatin. Kaji, cari apakah rahsia-rahsia Al-Quran. Baik. Okey, huruf alif dan huruf lam. Berapa kali huruf alif berada di dalam Al-Quran? 526 55. Lepas tu huruf lam. Huruf lam lagi banyak daripada huruf selepas huruf alif. Sebab huruf alif, huruf lam 38102. Lepas tu huruf ha. Lepas tu huruf ha. Huruf ha dalam Al-Quran 17994. Pandai apa sih? Berapa kali? 17194. Ini huruf ha. Kenapa Allah mula dengan huruf alif dan lam dan ha? Kita sudah tahu sebab yang paling banyak dalam Al-Quran alif, lepas tu lam, lepas tu ha. Dan hikmah lain, hikmah yang kedua, sebab huruf yang alif lebih tebal daripada huruf lam. Sebab alif tidak ada kaedah untuknya, tapi lam dan ha ada kaedah. Lepas tu huruf lam, lepas tu huruf ha. Ha huruf yang paling nipis.
Huruf ha yang paling nipis, yang paling bawah sekali. Allah mula dengan huruf alif, lepas tu lam, lepas tu ha. Sebab ikut peringkat. Ha yang paling nipis, lepas tu lam, lepas tu alif. Dan alif yang paling banyak, lepas tu huruf lam, lepas tu huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ajaib lagi. Ada satu ajaib dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Isya sudah masuk hai? Belum. Satu ajaib. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamahu min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang kata-kata yang terakhir di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Kalau kita tengok la ilaha illallah berapa perkataan? La satu, la ilah satu, la tidak, ilah Tuhan, illa satu perkataan, kecuali Allah. Makna ini berapa perkataan? 4. La ilah illa Allah, 4 perkataan. Tapi kalau kita tengok asal jumlah ini, jumlah la ilaha illallah, daripada huruf alif dan lam dan ha. Tak keluar daripada huruf alif dan lam dan ha. Makna ini la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah Allah. Hakikat la ilaha illallah ialah Allah. Tengoklah huruf la ilaha illallah. Asal berkata, asal jumlah la ilaha illallah daripada alif dan lam dan ha. Walaupun 4 perkataan, tapi asalnya daripada alif dan lam dan ha. Betul tak? Betul lagi. La, lam, alif. Illa, alif, lam. Allah, alif, lam, ha. Makna ini apabila ucap la ilaha illallah, iaitu Allah. Apakah makna la ilaha illallah? Allah. Apakah makna Allah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ada satu rahsia lagi untuk nama ini. Sudah isya. Terus azan. Baik. Ada satu lagi. Kalau kita tengok setiap huruf, ulama kata perlu kita guna lidah dan bibir. Kalau nak cakap nak, mesti guna bibir. Kadang-kadang kalau seorang jauh, kita boleh cakap apabila dia nampak bibir kami, dia boleh faham apa yang kita cakap. Walaupun tidak ada suara, tidak ada bunyi, dia boleh faham apa yang kita nak. Guna. Malaikat jumlah la ilaha illallah tak perlu guna bibir. Boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak perlu guna bibir. Kenapa? Allah nak mudah untuk kita, nak mudahkan urusan kami. Apabila seorang sakit atas katil, dia tak nak cakap apa-apa, dia tak nak cakap, susah nak cakap. Kadang-kadang bibir itu jadi berat. Tapi la ilaha illallah senang, dia boleh ucap la ilaha illallah. Tak boleh, tak perlu kena bibir. Sebab apabila dia sakit, khusus waktu nazar, dia tak nak cakap apa-apa. Bibir itu orang kata, ulama kata lagi berat daripada bukit Uhud. Susah nak angkat, tapi kita tak rasa. Kita tak rasa. Tapi kalau kadang-kadang nak masuk air, susah nak buka. Susah betul. Ulama kata bibir itu jadi berat, lagi berat daripada bukit Uhud. Ini kias. Makna ini susah dia nak gerak. Tapi Allah dan jumlah la ilaha illallah tidak ada masalah. Dia boleh sebut, dia boleh baca, walaupun kita tak dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah sahaja. Sebab tak perlu guna gigi dan bibir, tak perlu. Ini yang berat. Sebab semua anggota boleh berhenti, malaikat lidah. Allah Subhanahu wa taala tak boleh tarik. Kasih mereka. Kalau ada taufik dan hidayah, dia boleh baca, dia boleh zikir, berzikir la ilaha illallah. Tengoklah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah sayang hamba-hambanya. Walaupun dia masa dia sakit, waktu nazar, tapi kadang-kadang buatan seorang tak baik. Sepanjang umur dia buat tak baik.
Tapi masa dia sakit, dia nak taubat kepada Allah, nak rujuk kepada Allah, nak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang. Boleh ucap la ilaha illallah. Kalau kalam yang terakhir di dunia la ilaha illallah, Allah terus menulis namanya ahli syurga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu guna bibir, tak perlu guna gigi. Terus ucap la ilaha illallah. Asal perkataan la ilaha illallah, alif dan lam dan ha senang untuk orang boleh sebut walaupun dia tengah sakit ataupun tengah nazar. Alhamdulillah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi rahsia huruf Allah. Apabila kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita mau 3 perkara daripada nama itu. Insya-Allah taala masa tak cukup untuk habis, tapi insya-Allah nanti akan datang kita boleh sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kami semua, family kami, isteri kami, anak-anak kami, sahabat kami, barakah dan sakinah dan maghfirah. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada segala bala dan penyakit dan su'ad darain, dunia dan di akhirat, dan segala musibah. Amin Allahumma amin. Allahumma ya man waffaqana lil khair wa a'anhum alayh wa waffiqna lil khair wa a'inna alayh. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-a'zam wa nas'aluka bi barakat la ilaha illallah wa nas'aluka bi ismika Allah 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 illa ma waffaqtana li kulli khair wa ja'altana min ahli al-khair wa sarafta 'anna kull bu'sin wa sharrin wa dhayq wa ja'altana min 'ibadika alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma ighfir dhunub al-hadirin والحاضرات وأصلح شؤون الحاضرين والحاضرات وأطل في أعمال الحاضرين والحاضرات وبارك في أرزاق الحاضرين والحاضرات واجعل الحاضرين والحاضرات من أبرك عبادك لعبادك المؤمنين على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. ويا راحم الضعفاء والمساكين ارحمنا وتب علينا وارض عنا واجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الهدى والحق والدين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. جزاكم. Azmi boleh ada. Azmi. Boleh di azan. Boleh azan. حي على
حي على الصلاة حي على